Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis yang berbahagia Tuan Haji Norman Toha, sahabat saya dunia dan akhirat, penceramah kita sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri Muhammad, kepada teman-teman pimpinan di kawasan ini, saudara dan saudari hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 21 hari bulan 2 2012, kita melancarkan satu pertubuhan jam 3 petang tadi di Shah Alam yang dinamakan sebagai Jati, J-A-T-I, Jim Alif Taya. Jati artinya jalur 3, jalur, T 3. Apa 3 itu? Islam, Melayu, dan sistem raja. Saudara-saudara, alhamdulillah 1000 orang hadir. Pelancaran yang sederhana tetapi gilang gemilang. Ucapan daripada Datuk Aidil Ghazali, orang yang memberikan banyak buah fikiran daripada puluhan mesyuarat hingga akhirnya Jati, disambut oleh ucapan daripada Sahibul Samahah Tan Sri Harusani Zakaria, Menteri Mufti Kerajaan Negeri Perak. Beliau dalam ucapannya sebab memikirkan di mana Islam sekarang ini, sebab memikirkan apa kedudukan orang Melayu sekarang ini, dan sebab memikirkan payung kepada Islam dan payung kepada Melayu, yaitu institusi raja tidak mendapat tempat yang sepatutnya ditempatkan. Beliau tak dapat meneruskan ucapannya, padahal saya lihat catatannya banyak lagi yang nak dibincangkan, tapi tak tahan merahan perasaan. Air mata sudah melilih di ujung matanya. Sebab dia, saudara-saudara, orang yang berumur lebih daripada 70 tahun sudah menjadi mufti menghampiri 20 tahun. Sebelum itu menjadi kadi besar Pulau Pinang. Seluruh hidupnya berkecimpung dalam dunia Islam. Antara mufti yang paling tegas. Kalau tak betul, dia kata tak betul. Dia boleh tegur Perdana Menteri, dia boleh tegur menteri-menteri, dia boleh tegur sistem yang ada. Orang ini tadi berucap di Shah Alam kepada 1000 orang di hadapan. Tetapi bagi saya, pelancaran yang kita adakan pada petang tadi, satu sejarah kita catatkan. Sejarah dalam mana bersama-sama dengan teman-teman kita melancarkan Jati yang akan menjadi badan induk, insya-Allah
di kalangan badan-badan bukan kerajaan atau NGO yang dianggotai, dipimpin oleh teman-teman terdiri daripada intelektual, profesor universiti, orang-orang profesional, orang-orang korporat, orang-orang yang ternama, orang-orang yang mempunyai rekod yang bersih untuk membawa Jati, untuk membantu Jati mencapai apa yang sepatutnya dicapai daripada objektif fungsi yang telah diletakkan kepada Jati. Tidak lain dan tidak bukan mengagungkan Islam. Yang nombor dua, tidak lain dan tidak bukan memartabatkan bangsa Melayu. Nombor tiga, tidak lain dan tidak bukan mendaulatkan institusi raja dan perlembagaan negara. Ada orang tak setuju beberapa item, beberapa perkara dalam perjuangan Jati. Saya yakin teman-teman PAS dekat sini setuju dengan yang pertama. Orang PAS setuju nak menegakkan Islam. Sebagaimana Norman sebut tadi, sebagaimana Ustaz Hasan sebut, dalam keadaan nak menegakkan Islam atas nama nak bekerjasama dengan DAP, nak bersama dengan PKR, atas nama nak pergi ke Putrajaya. Saudara-saudara, PAS sudah mengorbankan cita-cita asalnya. PAS sudah meletakkan di belakang cita-cita asalnya untuk menegakkan negara Islam. Seperti Haji Norman menyebutkan tadi, sudah diganti dengan negara kebajikan. Siapa yang bertanggungjawab? Itulah namanya parasit dalam PAS. Ustaz Hasan menyebut parasit dalam PAS. Saudara Norman biasa menyebut parasit dalam PAS. Andainya parasit ini tidak ada dalam PAS, yang pertama saya yakin PAS tidak bergabung dengan DAP, sebuah parti chauvinis, parti yang resis, parti yang tidak setuju sama sekali, tidak setuju sama sekali terhadap program-program untuk memartabatkan Islam, program-program untuk memartabatkan Melayu, program-program untuk mendaulatkan raja-raja Melayu, program-program untuk menentukan insya-Allah perlembagaan kita sebagaimana yang dibuat oleh Suruhanjaya Reid akan menjadi perlembagaan yang tidak dapat dirubah dan diubah. Itulah yang menjadi panduan kita untuk membangunkan negeri negara. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, inilah parasit. Parasit ini bekerja siang malam pagi petang. Apa di antara sifat parasit ini? Pertama sekali, dia suka dengan DAP. Sangat suka dengan DAP. Dia suka betul dengan Teresa Kok. Dia suka betul dengan kapal Sing. Hingga kapal Sing meminta pemuda PAS menggugurkan tuntutannya, sebab pemuda PAS menggesa masyarakat Malaysia supaya tidak menyertai acara-acara sosial pada masa Valentine Day, hari kekasih. Apakah PAS kata? Tarik balik, jangan buat. Pemuda PAS melakukan itu bertentangan dengan human rights, hak asasi manusia. Padahal pemuda PAS mengatakan inilah jalan kepada zina, inilah jalan kepada khalwat, inilah jalan kepada lahirnya anak-anak luar nikah, inilah jalan lahirnya berdua-duaan sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Inilah jalannya hubungan anak dengan mak bapak renggang. Inilah jalannya anak dara kita hilang kendaraannya. Tetapi saudara, permintaan daripada kapal Sing, gesaan kapal Sing tidak pun dibantah sedikit pun oleh parasit-parasit. Tak ada bantahan sedikit pun daripada parasit-parasit.
Ketua Umum PKR dan Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat dalam isu Israel. Dalam interviunya dengan Wall Street Journal, jelas dia tidak boleh menafikan. Dia meminta menyerukan kuasa-kuasa besar masyarakat dunia membantu mempertahankan, menyelamatkan, menentukan Israel terus selamat. Selamat daripada ancaman Palestin, selamat daripada ancaman negara-negara Arab, selamat daripada ancaman serangan kemungkinan daripada Iran. Bayang saudara, Israel tahun 1948 membunuh 750.000 rakyat Palestin. 750.000. Di dalamnya ulama-ulama, di dalamnya ibu-ibu, di dalamnya anak-anak dara, di dalamnya bayi-bayi, di dalamnya anak-anak sekolah rendah, di dalamnya anak-anak sekolah menengah. Israel mengebom menggunakan peluru berpandu. Bayang saudara, negara Palestin ini tak ada senjata. Israel mempunyai peluru berpandu, mengarahkan peluru berpandunya ke Gaza, mengarahkan peluru berpandunya ke tepi barat. Betul orang-orang Israel, orang-orang Palestin. Mati orang-orang Palestin, mati nelayan, mati petani, mati peniaga, mati pemandu taksi, mati orang menjual-jual di pasar malam. Bahkan saudara-saudara baca, saudara tahu, mati ulama besar, Syekh Ahmad Yasin yang buta, ulama besar yang buta, ulama besar yang tidak boleh berjalan, duduk hanya di atas kereta sorong, kerusi roda, duduk atas kerusi roda, pulang daripada sembahyang subuh, pulang ke rumah ditolak dengan kerusi roda, dipeluru berpandukan oleh Israel, ditembak dengan peluru berpandu, betul-betul kena kepala, memancur otak dia, dipungut otak-otaknya ulama besar ni, dipungut otak-otak ulama besar ini. Mati Syekh Ahmad Yasin, digantikan oleh Dr. Abdul Aziz Rantisi, juga dipeluru berpandukan oleh Israel, dibunuh oleh Israel. Bayang, orang-orang Israel dikepung, orang-orang Palestin dikepung dengan membina tembok-tembok setinggi 12 meter, antara 7 ke 12 meter, tembok-tembok dibina keliling Palestin. Dan dikatakan bumi Palestin merupakan penjara terbesar dalam dunia. Penjara terbesar dalam dunia. Di Gaza ada lorong-lorong bawah tanah, terowong-terowong yang dikorek dengan tangan, budak-budak kecil korek dengan tangan, orang tua dengan tangan, berpuluh-puluh tahun, untuk disambungkan sampai sepadang Mesir, untuk mendapatkan gula, untuk mendapatkan beras, untuk mendapatkan tepung, untuk mendapatkan gandum, untuk mendapatkan minyak. Bayang, Ketua Umum PKR, Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat minta pemimpin dunia, masyarakat dunia membantu menentukan supaya Israel diselamatkan. Apa saudara rasa? Apa saudara rasa? Apa orang Bukit Badung rasa? Apa orang Bukit Cerakah rasa? Apa orang Hijau rasa? Apa orang Kuala Selangor rasa? Apa orang Asam Jawa rasa? Kalau saudara tidak merasakan apa-apa, saya tak tahulah apa jenis manusia yang ada pada saudara. Betul. Tapi saya nak sebut parasit ini
termasuk ahli Parlimen Kuala Selangor, tak sebut satu perkataan pun, tak ulas apa-apa pun, tak bagi pendapat pun. Pasal yang terlibat itu ialah bakal Perdana Menteri mereka. Bayang orang PAS yang belakang dekat gelap-gelap tu, saya ingat orang PAS semua tu. Tuan-tuan ya, teman-teman PAS saya semua kenal. Saya berapa kali saya naik presiden PAS, tuan-tuan. Saya naik presiden PAS 6 tahun. Saya naik presiden PAS. Presiden, timbalan presiden, lepas tu apa? Naik presiden. Rekod naik presiden. Bukan kecil, naik presiden. Naik presiden boleh bersyarah duduk atas ni. Tapi cuba saudara bayangkan, pasal yang menyokong Israel itu namanya ketua pembangkang, namanya ketua umum PKR, namanya Anwar Ibrahim. Bayang, saya nak bagi tahu orang PAS, sayalah di antara satu-satunya pimpinan PAS yang mengatakan kalau Pakatan Rakyat dapat pergi ke Putrajaya, saya kata Perdana Menteri mestilah Tuan Guru ni Aziz Nikmat. Kalau atas nama umur dia terlalu lanjut umurnya, next in line ialah Ustaz Abdul Hadi Awang. Saya, yang lain, terutama parasit-parasit ini, semuanya menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bayang tuan-tuan, orang PAS menamakan orang parti lain. Bayang, DAP menamakan Anwar Ibrahim, saya faham. Tapi orang PAS menamakan Anwar Ibrahim, mengenepikan Ustaz Hadi, saya tak faham. Bezakan antara dua personality, Ustaz Hadi dengan Anwar Ibrahim. Ustaz Hadi tak pernah pergi mahkamah lebih daripada 3 tahun. Bukan isu hal tanah, bukan isu curi pasir, bukan isu curi tanah merah, bukan isu isu kalau dibicarakan dulu Nun, zaman Nabi Lut dulu. Bayang, Ustaz Hadi tak terlibat begitu. Ustaz Hadi tidak terlibat dengan rangkaian kesalahan moral yang dia mesti membuktikan. Orang lain sumpah laknat, sampai malam ini saya belum pernah dengar keluar daripada mulutnya Bismillahi wa billahi wa tallahi. Saya tak pernah dengar lagi. Datuk T dah sumpah laknat, Saiful dah sumpah laknat, dia digesa untuk sumpah laknat. Bayang saudara, rakyat menggesa kalau betul-betul kamu betul suci, kamu bersih, kamu tidak melakukan. Ada jalan dalam Islam. Apa jalannya? Sumpah laknat. Kenapa tak mau sumpah laknat? Saya nak tanya orang PKR dekat sini, kenapa dia tak sumpah laknat? Saya tak tanya pendukungnya, yang juga orang PAS dekat sini, yang juga sokong dia menjadi Perdana Menteri, kenapa dia tak mau sumpah laknat? Jawab. Saudara, ini bukan main-main. Isu ini bukan main-main. Isu ini ialah mengenai satu kesalahan besar, satu jenayah yang sangat besar. Kalau di depan pun, kalau dilakukan tidak mengikut syariat, satu jenayah besar.
apalagi daripada belakang. Tuan-tuan dan puan, saya tak mau banyak pergi dekat situ. Tapi bagi saya, saudara-saudara, dia tidak layak menjadi Perdana Menteri. Minta maaf. Dia kawan saya. Satu pengajian dengan saya 1 tahun di